Di mana pada perlawanan yang keempat peringkat kumpulan terpaksa dihentikan di separuh masa yang pertama 15 minit akibat hujan dan juga ribut petir pada ketika itu sehinggalah 30 minit. Perlawanan terpaksa dihentikan atau tidak diteruskan. Sambil itu peluang untuk pasukan Mersing Lions Eagles sekarang ini. Cantik larian yang dilakukan sekarang ini oleh pemain nombor 10 mereka. 30 iaitu Timoci Bonumoku. Itulah yang dilakukan oleh Timoci Bonumoku, seorang pemain juga Izzat Syarudin, untuk memperkuatkan lagi barisan forward, kerana buat masa ini barisan forward UiTM Lions tewas di line up dan juga tewas di scrum down. Baik, palingan dilakukan oleh Amirul. Masih lagi dalam kawalan pasukan Mersing Eagle. Mereka cuba mara lebih jauh. Apakah try yang kedua akan berjaya untuk dilakukan kali ini? Gerakan yang dilakukan oleh Farid. Dan itulah try yang kedua. Jadi persoalannya apakah conversion juga berjaya? Pasukan Mersing Eagles di dalam scrum, saya kira kelakuan-kelakuan ataupun perkara-perkara begini tidak seharusnya dilakukan oleh pemain UiTM Lions. Seharusnya mereka perlu lebih positif. Mereka di belakang sekarang, mereka hanya perlu lebih disiplin untuk mara ke hadapan, tidak perlu bagi ruang ataupun kesilapan-kesilapan mudah, memberi penalti yang mudah kepada pasukan Mersing Eagles. Sambil itu dua tangkapan terpaksa dilakukan barulah lekat. Kalau kita melihat dengan hujan renyai-renyai, bola mungkin agak licin. Tapi berbeza untuk pasukan Mersing Eagle, mereka lebih bersedia dengan tangkapan-tangkapan lebih kemas berbanding pasukan UiTM Lions. Satu lagi serangan sekarang ini dari seberang sini. Larian yang baik dilakukan oleh Sami Nokira. Masih lagi kesorangan untuk try yang ketiga. Satu try mudah. Beliau membelah benteng pertahanan pasukan UiTM Lion. Untuk mata ke-17, Syamim Ahmad Sapawi menggantikan pemain nombor 25. Kali ini mereka berupaya untuk melakukan try. Jadi itulah respon dan juga tidak balas yang berjaya dilakukan oleh Muhammad Syahimi Abdul Aziz, pemain gantian di separuh masa yang pertama. Satu gerakan yang mudah saya kira diambil oleh UiTM Lions, tidak perlu menunggu lama dan beberapa phase digunakan untuk menghasilkan try. Terus saja memberikan bola kepada Syahimi. Pemain yang berasal dari Alustar membesar di Melaka. Pasukannya hanyalah satu line up di dalam 22 pasukan Mersing Eagles untuk melakukan serangan seterusnya. Jadi sepakan keluar yang berjaya di dalam kawasan 22 meter lawan menyebabkan mereka memiliki line up sekarang ini. Baik, ini baik berbanding separuh masa yang pertama. Peluang untuk UiTM Lions melakukan try yang kedua. Mereka kembali mara dan lebih jauh. Apakah try yang kedua berjaya dihasilkan? Itulah tambahan 5 mata berjaya dihasilkan. Jadi ada bibit-bibit perubahan berbanding separuh masa yang pertama. Kembali bernyawa perlawanan ini. Dua try berturut-turut dilakukan oleh pasukan UiTM Lion di awal separuh masa yang pertama, separuh masa yang kedua ini. Hanya dijawab dengan 3 mata penalti oleh pasukan Mersing Eagles. Mersing Eagles tidak perlu begitu selesa berada di hadapan pada separuh masa yang kedua ini, kerana kita tahu kebolehan UiTM Lions. Mereka pasti akan bangkit, dibarisi oleh anak-anak muda daripada UiTM Shah Alam dan juga bekas-bekas pelajar UiTM Shah Alam. Maul yang begitu cantik dilakukan oleh benteng pasukan forward pasukan UiTM Lions dengan mudah. Try dia menjadi satu hujung atau ending separuh masa yang begitu menarik sekali. Dengan syaratnya mereka perlu menang line up ini dan mendapatkan try daripada gerakan ini. Apabila mereka kembali memperkemaskan rentak serangan, mereka cuba mara lebih jauh. Masih lagi dalam kawalan pasukan UiTM Lions. Sokongan demi sokongan dilakukan oleh para pemain pasukan UiTM sekarang ini bagi memastikan mereka mampu untuk melakukan try yang ketiga. Setakat ini hanya 2 try yang berjaya dilakukan. Masih lagi bergelut sekarang ini UiTM Lions. Perhatikan bagaimana kekuatan mereka melakukan maul. Dan sekarang ini terus mengawal permainan. Jadi itulah try yang ketiga. Jadi ini akan membuka ruang yang lebih baik. Satu, kita dapat ingin melihat satu ending yang dramatik dalam perlawanan ini. Jadi pemain nombor 16 Lukman Nur Hakim
yang menghadiahkan mata ke-17 untuk pasukan UiTM Lions pemain ini. Try yang kita Kembali tunggu-tunggu. menghidupkan peluang. Menghidupkan peluang UiTM Lions. Kita mahukan 10 minit terakhir perlawanan ini menjadi lebih bertenaga. Kita mahukan try ini datang daripada UiTM Lions. Dan Muhammad Luqman Nur Hakim, Luqman Nur Hakim berada di tempat yang betul pada masa yang betul. Sudah pasti bagi 10 minit ini Di akhir saingan ini. Jadi dalam kedudukan yang agak genting. Baik. Line up yang dimiliki oleh pasukan UiTM Lions. Mereka terus cuba untuk mara lebih jauh lagi. Jadi kekuatan mereka sekarang ini. Dan inilah larian yang baik yang cuba dilakukan, berjaya melepasi benteng pertahanan pasukan lawan. Begitu juga sokongan berterusan dilakukan dan seterusnya pemain nombor 8 iaitu Syahimi. Satu lagi larian. Apakah try yang keempat berjaya dihasilkan? Tetapi tidak dibenarkan dan kali ini masih lagi belum disahkan. Dan seterusnya masih lagi sedikit saja di belakang try line dan kali ini apakah akan berjaya menghasilkan try yang keempat untuk pasukan UiTM Lions? Masih lagi belum berupaya untuk melakukannya dan hanya satu jatuhan dan itulah try yang keempat untuk UiTM Lions. baik sekali saya kira gerakan dilakukan yang dipilih oleh forward pasukan UiTM Lions daripada hujung padang melakukan line out dan sedikit demi sedikit pick and go dan pick and go dilakukan oleh forward pasukan UiTM Lions. Mereka sedar mereka lebih fit, mereka lebih kuat dan mereka lebih gagah di separuh masa yang kedua ini menggunakan semua barisan, menginvolvekan semua barisan forward pasukannya untuk try betul-betul di bawah pos merapatkan jurang. Jadi seandainya Asal daripada Kodang Kedah ini bekerja sebagai pembantu kesihatan di negeri Kedah. jadi pengadil perlawanan pada pentas final ini ialah Nick Ramadan, Nick Abdullah sambil dibantu oleh pembantu pengadil yang pertama Samsudin Saleh dan juga pembantu pengadil yang kedua Muhammad Nur Jeffrey Mustafa. Yang akan memastikan perjalanan final ini akan berjalan mengikut peraturan. Sambil itu Chris Conley, satu gerakan dari seberang sana berjaya membelah benteng pertahanan sekarang ini. Apakah try yang pertama pada minit yang kelima berjaya dihasilkan oleh Muhammad Farid Yahya. Baik sekali larian dibuat oleh Muhammad Farid Yahya, sedikit demi sedikit menembusi pertahanan pasukan Asas RC walaupun Asas RC melakukan satu pertahanan yang begitu baik tapi larian deras oleh pemain ini tembus pertahanan Asas RC 5 minit yang pertama. Dapat gerakan di sini Farid Yahya buat satu side step ke dalam luar kawasan pasukan Asas, memperdayakan pemain Asas RC untuk try pertama pasukan Chris Conley. Jadi kedua, line up kedua kali ini di seberang sini untuk pasukan Asas RC. Masih lagi dalam kawalan mereka. Tukar hantaran ke seberang sana. Gerakan yang dilakukan sekarang ini oleh Levi dan bagaimana kali ini try yang pertama. Jadi Levi Ikanikoda, pemain berusia nombor 13 ini, berjaya memberikan mata yang pertama, 5 mata pertama untuk pasukan Asas RC. Jadi sememangnya seimbang perlawanan ini. Gerakannya sekira cantik daripada Levi, hasil daripada curian bola daripada line out, bola terus saja keluar pada backline pasukan. Satu pop yang begitu baik di antara Noah bola dan Levi Ikanikoda. Terus saja bola pergi kepada 13-5 dalam tempoh hampir 31 minit permainan. Baik, untuk Asas RC, bagaimana sokongan dari rakan-rakan untuk mereka sekarang di dalam kawasan 22 meter pasukan lawan. Pastinya tidak akan diberikan laluan mudah oleh pasukan Chris Conley. Untuk final ke-6 mereka, pasukan yang cukup berpengalaman selain pasukan Negeri Sembilan Wanderers, 4 kali muncul juara dalam liga ini sebelum ini. Jadi Asas RC masih lagi bergelut untuk melakukan try yang kedua.
Hampir-hampir saja sekarang ini untuk 5 meter di try line pasukan Chris Conley. Mereka masih lagi berusaha keras untuk mencari ruang yang lebih terbuka. Kali ini satu rempuhan yang baik dan seterusnya. Apakah satu try yang berjaya dilakukannya? Jadi 5 mata tambahan untuk pasukan Asas RC. Satu gerakan yang baik bermula dari pemain ini, iaitu Kalevi Rokowa Ketenaromo. Hempasan demi Hasan dilakukan terus saja ke Line up untuk Chris Conley. Baik, tidak. Biarpun pasukan Asas mampu untuk menangkap, tapi secara tiba-tiba pemain Chris Conley berjaya untuk mengeluarkan ataupun mencuri bola dalam kawasan mereka. Masih lagi Chris Conley cuba mara dalam kawasan 22 meter pasukan Asas RC. Satu lagi percubaan asakan yang tidak serancak di separuh masa yang pertama, kerana mungkin pendekatan berhati-hati dipamerkan oleh kedua-dua pasukan. Jadi sambil itu pasukan Chris Conley cuba melakukan try. Yang pertama di separuh masa yang kedua ini berhasil oleh Etonia. sekali-sekala Etonia memegang bola, sudah pasti akan sampai ke try line pasukan Asas RC. Itulah yang dilihatkan begitu senyap di separuh jam pertama. Hanya duduk di luar kawasan serangan, tiba-tiba pemain ini dapat bola di sebelah blind side. Buat larian begitu pantas, tidak dapat dihentikan oleh pertahanan pasukan Asas RC. Terus terjun di try line, dilihat saja oleh Lukman Hakim, tidak sanggup untuk memberhentikan itu. Try pantas sangat diperlukan oleh pasukan Asas RC untuk mengubah tempo permainan perlawanan ini. Sedikit knock-on, saya sedisar di situ, terus saya diberi penalti kerana pasukan Asas berada di dalam keadaan offside. Inilah yang diperlukan oleh pasukan Asas melalui pemain gantian mereka, Muhammad Nazmi saya kira, yang memakai headgear itu. Terus ke sebelah kiri dengan Epile, ke sebelah kiri bukan Eva bola. Tersangkut pula pemain ini, tidak ada siapa support di sebelah kiri. Jadi itulah antara pergerakan yang cuba dilaksanakan dan sokongan terus dilakukan. Kali ini larian yang cuba dilakukan oleh Noah Bola. Pemain nombor 27 masih lagi Noah Bola, tidak mahu melepaskan penguasaan mereka pada pasukan lawan. Asas cuba untuk mara lebih jauh untuk melakukan try yang ketiga. Berjaya disekat untuk seketika. Mereka terpaksa membina semula jentera serangan. Sokongan diperlukan untuk mara lebih dalam lagi dalam kawasan 22 meter pasukan lawan. Dan sekarang ini kedudukan pemain nombor 10 iaitu Epele pula cuba mengambil bahagian sebelum ke seberang sana. Satu peluang untuk Asas RC untuk menambah mata 5 mata di separuh masa yang kedua ini. Setelah mereka masih lagi mencari rentak untuk menghidupkan peluang sebagaimana satu mata berjaya dipisahkan, dihasilkan, memisahkan antara mereka di penghujung separuh masa setelah tamat separuh masa yang pertama. Jadi Asas RC masih lagi berpeluang dalam saki-baki 12 minit yang terakhir ini untuk mendapatkan try. Jadi peluang mereka terus saja dipatahkan. Asas masih lagi berpeluang untuk mendapat mata. Kali ini Epele larian yang begitu baik dari Epele. Hanya tidak sampai 5 meter untuk mereka melakukan try kali ini. Peluang untuk mereka, tapi tidak diberikan begitu mudah oleh pasukan Chris Conley. Jadi apakah helah yang akan dilakukan? Masih lagi berpeluang untuk pasukan Asas RC kali ini. Mereka berpeluang untuk menambah 5 mata. Jadi peluang itu cuba ataupun kembali disekat oleh Chris Conley. Untuk 5 meter yang terakhir bagaimana kali ini? Apakah pengesahan untuk try tetapi tidak? Mereka bergelut. Dan bagaimana? Terpaksa membang seberang sana. Epele. Dan kali ini try. Pada minit yang ke-70.
Hentakan demi hentakan, pick and go demi pick and go dilakukan oleh pasukan Asas. Dari satu phase ke satu phase, saya kira lebih daripada 10 atau 15 phase dilakukan oleh pemain forward pasukan Asas RC. Barulah kali pertama terus dikeluarkan di sebelah backline. Lontaran daripada Apili terus kepada pemain berjersey nombor 20, iaitu flanker baru masuk Hazim